Ada Aznil di Hati Kamu AADK, itu yang kita ingin bincangkan. Salah satu program yang telah pun memberikan kita, yang akan memberikan kita begitu banyak inspirasi bagaimana Dato' Aznil Haji Nawi sendiri ataupun lebih mesti dikenali sebagai Pak Nil mendekati mereka. Dan kita bersama mereka berdua hari ini di studio MHI untuk memberikan sedikit sebanyak gambaran bagaimana AADK ini boleh membantu lebih ramai lagi mereka yang telah pun terjebak dalam najis dadah. Dan untuk itu kita bersama di studio hari ini. Khabar. Tak lain tak bukan Dato' Aznil Haji Nawawi. Assalamualaikum. Khabar semua, selamat pagi. Dan juga Raja Muhammad Zulkifli Raja Said, seorang pakar motivasi sekarang ini dan juga seorang bekas penagih dada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana meluangkan masa hari ini. Kita memang sangat-sangat teruja sebenarnya pagi Betul. tadi. Tak sabar-sabar. Tak sabar-sabar. Mungkin sebagai perkenalannya, mungkin Pak Nil boleh kongsikan sedikit sebanyak bagaimana sejak diangkat sebagai champion AADK oleh AADK sendiri. Adakah merasakan ini tanggungjawab yang sangat besar untuk Pak Nil? Ini sebenarnya adalah kegembiraan bagi Pak Nil sebab kalau gitu kan dalam perkataan Inggerisnya passion adalah kecintaan kan, kecintaan yang kita buat sebab Pak Nil bermula dengan Kementerian Pendidikan. Pak Nil pergi sekolah-sekolah. Tujuannya utama adalah Pak Nil ada yayasan sendiri, Yayasan Persona. Yayasan Persona ni Pak Nil wujudkan untuk mewujudkan persona yang elok untuk anak-anak Malaysia, anak-anak kita. Ya, kan? Jadi pergi ke sekolah-sekolah dengan anak-anak, pergi ajar diorang cakap, confident, yakin diri kan. Tapi bila dah melangkah ke satu lagi, tiba-tiba ada anak-anak yang saya tahu daripada usia semuda 12 tahun dah terlibat dengan penagihan dada. Jadi Pak Nil terpanggil pada itu anak juga tu. Jadi Pak Nil nak jadi champion kepada anak-anak. Sebab mereka ni tak ada suara. Kan? Jadi Pak Nil nak jadi champion kepada anak-anak ni. Pak Nil masuk pula bersama dengan agensi anti dadah kebangsaan AADK. Kami buat program bersama dan Pak Nil banyak nak memberi fokus kepada anak-anak daripada umur 10 tahun, 11 tahun dah terjebak Ya Allah. Sampai yang berusia 18 tahun mereka terjebak. Macam kita tengok gambar sekarang. Ini video ini anak-anak ni sebenarnya usia mereka baru 15 tahun. Muda lagi. 14 tahun. Jadi bila kita Pak Nil berjumpa dengan mereka, Pak Nil nampak macam bayangan tak ada anak siapalah. Kan? Terutama saya ada naluri seorang ayah. Kan? Jadi saya banyak buat program untuk anak-anak juga. Anak-anak Malaysia. Jadi bila saya melihat mereka ni, saya nampak bayangan macam kau anak aku. Dan kau tidak salah sebenarnya. Nak tolong lagi sebenarnya kan? Saya anggap mereka ni sebagai orang yang memerlukan rawatan. Mereka salah, terjebak, sebab satu kanak-kanak tak tahu. Dia orang cuba je. Atau satu mereka remaja, mereka berani nak cuba itu, nak cuba ini kan. Bila dah terjebak itu yang susah nak keluar. Jadi mereka ditangkap. Bila mereka ditangkap, mereka dijatuhkan hukum. Dijatuh hukum kena hantar ke PUSPAN atau pusat pemulihan narkotik ni. Jadi bila dihantar ke PUSPAN ini, mereka Pak Nil bagi tahu mereka jangan anggap ini sebagai hukuman, jangan anggap ini sebagai penjara. Ini anggap ini sebagai tempat pemulihan. Awak kena tahu bahawa walaupun awak ditangkap, walaupun awak dijatuhkan hukum oleh mahkamah, sebenarnya awak dirawat dekat sini. Betul, dan sebenarnya mereka mempunyai peluang untuk pulihkan. Kalau kita cakap awak ditangkap di sini, awak salah. Jadi mereka akan rasa diri terbeban dengan rasa mereka adalah sampah masyarakat. Pak Nil, kita nak mendalami sebenarnya bagi Encik Raja Muhammad Zulkifli yang telah pun kita difahami sekarang mempunyai kejayaan yang sangat bagus, seorang penyunting motivasi, tetapi kehidupan yang dulunya sangat sukar sebenarnya, 12 tahun dalam bergelumur dalam masalah itu. Dia mungkin boleh kongsikan penagihan bagaimana bermulanya dan detik tersebut. Saya pun sebenarnya dah lama tinggal, jadi tak tahu kat mana mula, kat mana ujung dia kan. Tapi kalau dia kata dia punya kesan tu sampai sekarang. Kesannya sampai sekarang? Saya habis sekolah berusia lepas SPM. Lepas SPM. Bermula daripada desakan hidup. Desakan hidup. Sebab tapi kita bukan nak bercerita pasal tu kan. Tetapi berpunca daripada tu, keinginan saya untuk membetulkan kehidupan saya, asal orang miskin dan sebagainya. Akhirnya saya menjumpa cara buat duit masa tu adalah dadah yang paling mudah. Maknanya Encik Raja bermula dengan menjual dadah? Yes. So jadi dekat situ, sehingga satu hari saya punya
klien saya berbicara dengan saya, dia katakan, abang tak rasa, abang tak tahu penderitaan kami. Okey, So, maknanya jadi tercetus pula satu keinginan baru. Macam Pak Ni cakap tadi, kita muda, kita banyak nak tahu. Zaman saya ketika itu iklan dadah tak banyak. Saya ingat saya satu saja, iklan orang naik tangga. Kalau Pak Ni ingat, naik tangga atas je dia tenggorak. Ya. Itu saja. Dekat highway tak ada lagi iklan pasal dadah ni. So jadi secara dia memang kita kurang memahami dia punya risiko, dia punya Implikasi kesan, dia, tak tahu cerita pasal HIV, sehingga bila saya terlibat seusaha gitu, on off berhenti 2-3 bulan, kemudian terlibat balik sehingga saya berumah tangga, dan kesan dia terlibat dengan keluarga. Saya tak suka cerita ni, tapi demi untuk masyarakat faham bahawa apabila melepaskan anak tu begitu saja akibat daripada desakan hidup dengan alasan ibu bapa terpaksa bekerja mencari rezeki, bagi saya itu bukan masalah. Kalau kau rasa kau susah, janganlah hidup mewah. Betul. Kan? Jadi sehingga anak tu terabai, pukul 10 malam, pukul 11 masih. Itu kehidupan saya dulu. Keluarga terpaksa, minta maaf, bahasa saya mungkin kasar. Dia dadah ni sial. Satu negara mempunyai satu negeri ada satu daerah ada satu kampung ada satu keluarga ada satu orang penagih, sial tu satu Malaysia. Dia punya impak dia tu memang sial. Akhirnya penderitaan saya tidak melihat anak saya membesar. Saya tidak dapat melihat. Saya keluar daripada menjalani hukuman, keluar saya tahu anak saya dah sekolah. Saya adalah bapa yang tak pernah merasai pergi hantar anak ke sekolah. maknanya momen tu terlepas lah. Ya, saya terlepas momen tu semua. Sehingga sampai satu tahap anak sulung saya bercakap, dia kata, "Papa, sudahlah, jangan pergi lagi tempat tu." Anak pula yang menasihatkan. Anak nasihatkan saya, dia kata, "Sudahlah Papa, jangan pergi tempat tu." Runtuhnya Saya jiwa. kata, "Boleh tak beritahu tempat mana? Sekali je sebut. Papa janji lillahi ta'ala, Papa akan tunaikan." Okey. Dia takkan sebut. Sampai bila saya paksa dengan janji saya tu, dia kata, "Jangan pergi penjara." Itu mencetuskan saya keinginan. Saya cakap, kalau anak aku yang tak tahu apa-apa, kan, boleh memahami erti penjara, itu adalah satu jarak pemisah antara dia dengan bapa dia. Kenapa tidak saya sebagai seorang bapa? Maknanya itu yang menyebabkan lagi kuat nak tinggalkan dadah tu. Tapi tak mampu juga. Tak mampu juga, tak ada sokongan. Kembali balik. Sekali akhirnya berapa kali keluar masuk? Saya pula jadi Apa Pak Nim, silakan. Silakan. Dah memang dah daging Pak Nim macam tu kan. So jadi akhirnya saya ingat saya pernah kena Seksyen 12(2) atau memiliki untuk kegunaan sendiri. Saya pernah kena simpar renggam, langkah-langkah pencegahan khas, dan akhir saya kena menjalani rawatan Seksyen 16. Tak ingat seksyen dia, tapi bawah pengawasan. Dekat situlah mungkin ketika itu saya tak isap pun masa tu. Tapi saya mengambil ubat-ubatan yang tidak didaftarkan oleh kerajaan. Tapi bila Roblox, saya kena urin. Masa tu urin saya positif. Saya memang deny, saya memang menafikan, saya menyalahkan semua orang. Kenapa bila aku tak ngisap bau ni nak tangkap, nak kacau aku sebagainya. Tapi rupanya itulah detik permulaan Allah mendidik saya. Dia letakkan saya dalam penjagaan ADK, dan ADK membantu saya sehingga apa orang lihat saya hari ini adalah hasil usaha ADK. Permulaan itu bermula pada usia? 40 tak kot. 40. Daripada 17 sampai ke 40. Itu yang Pak Nin nak lakukan, permulaan kehidupan baru kan. Permulaan kehidupan baru tu itu Pak Nin nak mulakan pada awal usia 15 tahun yang dekat dalam tu. Sebab anak-anak ni Pak Nin nak mereka keluar, Pak Nin nak mereka rasa aku dah mula dengan hidup baru. Tapi masalahnya stigma masyarakat pula. Pak Nin dalam video Pak Nin letak pun, Pak Nin cakap kadang-kadang apa kata kita bagi simpati, kita bagi empati. Maknanya kalau kita tanya anak baru keluar daripada pusat kan, macam tu kan. Masyarakat kita tanya soalan yang sama, tapi tunasinya berbeza. Betul. Kau baru keluar daripada pusat kan. Jadi ini menyebabkan mereka rasa macam aku sampah. Tapi kalau kita bagi empati pada mereka, anak baru keluar pada pusat je. Jadi kita tahu yang ada orang nak menolong. Dengan hanya nada. Kita masih kisahkan dia. Kan? Ada orang nak menolong. Jadi dia dekat situ dia rasa, ada orang sayang aku. Cara kita approach pun Tapi penting sebenarnya kan? Pak Nim, dia kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan masyarakat sepenuh juga. Ya, betul. Macam saya dulu. Orang tanam durian, aku yang pergi jual hasil. Orang tanam pokok pisang, aku yang jual buah pisang. Kan? Orang beli kasut, aku yang pakai. Mana tak marah? Mana orang tak marah. Pakai kau yang panas. Kita kena satu yang
Sebenarnya sebab tu saya kata ADK banyak membantu saya untuk berdidik yang sama ADK dan kerja masyarakat untuk kita memberi kepercayaan bahawa mereka ni ada peluang. Apakah pendekatan yang digunakan oleh agensi anti dadah kebangsaan sebenarnya sampai ke hati tu? Sampai berubah tu apa pendekatan dia orang mendampingi saya sepenuh. Diorang tidak pernah menyisihkan saya. Bila AADK pernah menyuarakan berilah peluang kedua kepada mereka. Yang pertama mengambil peluang orang-orang seperti ini adalah mereka. AADK ambil jawatan-jawatan PRS, jawatan-jawatan tenaga pengajar, kontrak ni, mereka yang ambil dulu kami bekerja. Memberi kami peluang untuk membuka mata masyarakat. So AADK dia tak cakap kosong. Dia buat. So jadi dia ambil saya bekerja dekat situ, saya ada tanggungjawab. Dia ajar sehingga sampai saya umur 42 tahun, saya pelajar yang paling muda menerima diploma umur 42 tahun. Yang lagi umur 25 ke bawah. Semua hasil It's never too late. It's an accomplishment. Kalau ADK tak berjaya sokong tu saya, sebenarnya. siapa nak mandang aku dah? terlambat. Biar lambat. Tapi itulah juga kadang-kadang macam saya kata saya nak mendidik masyarakat walaupun Raja kata kita tak boleh salahkan masyarakat sepenuhnya. Tetapi kita anggap secara jana sebelum mereka melakukan kesilapan menyalahanggapkan anak-anak ni kan kita bagi satu didikan supaya semuanya bersangka baik husnuzon. Betul. Kita bersangka baik. Macam kita nampak anak kita yang kita tahu dia adalah bekas 2 tahun sebab di Puspen ini ada yang dihantar oleh ibu bapa. Ada yang dijatuh hukum. Apa pun mereka dah tersalah dah. Mereka dah salah langkah. Jadi kita tak mahu mereka kembali. Dan lagi satu ialah kita tak nak yang belum bermula ini bermula pula. Itu yang paling kita takut. Kita takut anak-anak yang belum bermula ini bermula mengambil dadah. Itu macam Pak Ni kata juga, ibu bapa ada peranan juga. Macam mana kita cakap dengan anak kita jangan makan babi? Kan Takut betul. kan? Takut. Sampai tua kita tak kan? Cuba kita Macam mana bagi nak benda cakap yang tu? sama. Nak Kita cakap pun tak berani. Cuba kita bagi benda yang sama. Dadah tu sama haram dengan babi. Kan? Kita dadah tu sama haram dengan babi. Jadi bila kita sebut dadah tu, kita boleh bayang muka babi. Kan? Yang kita cakap arak, sama juga. Rasuah, sama juga. Zina, sama juga. Pak Nir, kita bercakap berkenaan dengan anak-anak muda ini yang memerlukan bimbingan. Ada setengah mereka ni, ada yang terjebak ni, terjerumus dalam najis dadah ni kerana mungkin tak ada keluarga yang kisah pada mereka, mungkin keluarga berpecah dan sebagainya. Jadi macam mana berdasarkan apa yang Pak Nir nampak kat situ, apa cara kita sebagai orang luar ini tak kenal ni untuk mendekati, mendampingi mereka, Pak Nir? Okey, macam kita, kalau kita anggap semua anak adalah anak kita, kita nampak anak buat salah dekat luar tu, kita tegur dia, kenapa duduk dekat sini ni? Kan? Engkau mana pergi ni? Aku tengok asyik lalu depan rumah aku, tiba-tiba masuk dalam hutan. Diorang duduk tepi paya bakau, gitu kan. Masuk kat ladang kelapa sawit. Kita ambil peduli. Betul. Kita ambil peduli. Kata kita kenal mak ayahnya. Bila kita kenal mak ayahnya, maknanya dah bersaudara lah tu. Betul. Anak dia anak kita lah. Dan cara ambil peduli itu pun Pak Nir setuju tak? Kalau saya katakan kita ambil peduli itu dengan cara yang boleh diterima pakai. Sebab kadang-kadang kalau makcik-makcik dan sebagainya, dia ambil peduli macam pergi mana tu? Intonasi yang digunakan ada tu kan. stigma itu. Kadang-kadang pandang aja anak-anak tu dah tahu tau. Sekali jeling je dah tahu ni. Sebab anak tu dia bersalah. Dia tahu dia buat benda yang salah, cuma dia tak boleh keluar dah. Kan? Bila orang pandang dia dah tahu dah ni mesti nak cakap pasal aku tu sebab dia rasa orang mendera dia atau orang dah judge dia. Jadi memang itu adalah perkara yang diberikan kekuatan di Puspen. Mereka asuh anak-anak ini bagaimana untuk cakap menerima keadaan diri dulu. Kalau dia tak boleh terima keadaan diri dia nak keluar, dia akan masuk balik. Kan? Dia kena terima bahawa dia sebenarnya dah tersalah. Dah tersalah, aku kat luar nak betulkan. Pak Ni kata bagi je skill tarbiyah kat dalam tu. Bagi anak-anak ni bagi skill tarbiyah. Bila kawan datang tarbiyahkan je lah. Berlarilah kawan tu. Kita bercakap pasal keluar masuk. Mereka ni relapse nak balik dan sebagainya. Kan? Jadi berdasarkan pengalaman Cik Raja sendiri, bagaimana seseorang itu mampu untuk this is it, dah selesai, dah tak nak buat ni, dan istiqamah selepas tu, kekal perjuangan dia untuk melawan daripada terjerumus balik dalam dadah. Dia apa yang menjadi detik itu bagi Encik Raja? Di Pantang Larang. Pantang Larang?
Pantang Macam mana tu? Dia sebenarnya seorang penagih, dia nak berubah kehidupan, dia ada pantang larang. Ada pantang-pantang dia. Tempat di mana dia jatuh adalah satu kepantangan untuk dia. Sampai satu tahap dia punya pantang tu, telefon pun satu kepantangan. Maknanya kita jangan pergi dekat tempat yang contohnya bermulanya tempat kita yang menagih tu. Kalau perlu hijrah, hijrah. Tapi kalau kawan-kawan perlu tinggal, tak apalah. Satu kampung tak nak kawan dengan aku, Pak Nil nak kawan siapa-siapa je. Kan? Carilah Pak Nil nak kawan. Jadi maknanya kena tukar kawan, kena tukar gaya hidup, kena tukar penampilan, kena tukar gaya cakap semua. Ada benda-benda yang terlalu banyak dia tak boleh pakai. Jadi macam masyarakat juga kita kena didik tentang pengetahuan apa yang boleh. Pada ibu bapa pun kita kena ajar apa yang boleh, apa yang tak boleh. Macam isteri saya dulu dia diajar. Edikit pun ajar okey apa yang boleh. Nak duit nak beli okok, dia tak bagi duit beli okok. Dia pergi tu belikan okok bagi. Nak isi minyak, jom kita pergi isi minyak. Oh, tak sebab bagi takut duit. dia jaga betul-betul. Dia mula-mula dia dapat duit, betul dia nak isi minyak. Sampai je kat petrol pump tu kan baru nak pergi bayar, tengok kawan tu datang, steam je muka kan. Teringin pula. Dah tercetus keinginan, dah dia mengikut. So kalau dia hanya guna dia bergerak tanpa duit pun bahaya juga. Ada motor, ada Mencuri minyak. pula. Kawan ni pula ada duit tapi tak ada kenderaan. Okey, jom kenderaan aku. Bahaya. So jadi tak boleh dibiarkan ke seorang. Wak Ima dia tengok TV tengah malam pun, bola pun, live pun, kalau boleh biarlah ibu bapa atau pasangan tu dipantau. Ada sama walaupun tidur sebelah. Sebab ia adalah suasana yang sangat membahayakan bagi diorang. Tengah syok-syok ini seorang kalau kisah siapa perasan? So, didikkan kepada masyarakat untuk tahu benda ni sangat-sangat penting. Okey, Itu Cik Raja. sebabnya mereka berada dalam tu 2 tahun. 2 tahun tu untuk kuatkan jiwa mereka. Itu minimum ke? Rasanya Tak minimum jugalah. Dia kalau ikut mahkamah kata 2 tahun. 2 tahun. Dia puspan lah. Jadi di situ mereka dirawat dan disiapkan mental dan juga diorang punya fizikal dan juga dari segi kepercayaan agama kan, dikuatkan di situ. Sebab kalau keluar seperti Abang Raja cakap, mereka hantar ke mana pun akan, kalau tak jiwa tak kuat pun akan rapuh juga. Kalau mereka rapuh, dia letaklah, larilah daripada kawan, tukarlah identiti ke, letak ke negeri lain. Apa yang boleh mengatakan negeri itu tak ada? Maknanya diri sendiri itu kena istiqomah menjadi Itu orang yang yang baru. sebenarnya. Kena ada kekuatan Itu yang diri. kena. Dan kekuatan keluarga, saya sangat setuju pemantauan itu, tetapi jangan pantau dia seperti dalam penjara pula. Itu satu juga. Ungkit balik kesalahan dia. Balik. Lepas tu kau nak pergi mana? Padahal aku cubalah percaya. Kadang-kadang anak ni kata, cubalah percaya dekat aku nak keluar setapak ke depan ni. Cuba dah ni kan. Cubalah percaya. Tapi sebab kesilapan aku sekali, aku nak keluar ke depan setapak pun dah tak percaya dah. Nak intai, aku tak ada pegang duit. Betul. Tak tahulah macam mana. Tekanan balik sebab tu ya. Handphone pun kena tarik. Dah terhukum pula di luar lagi. Jadi memberontak pula. Itu pun kita kena berhati-hati juga. Di sinilah dilemanya. Betul. Di sinilah dilemanya. Dan ia bukan sehari, bukan setahun. Bukan. Dia- Dia punya keinginan saya tak nafikan sampai ke saat ini. Cik Raja, kalau Cik Raja sendiri macam mana? Sampai ke saat ini, dia punya trigger boleh dah gila. Yelah, berapa Silap tahun sikit je kot boleh daripada jadi. 17 Yes, sampai belum. 40. Saya Dalam pernah satu bila menghadapi sikit kesusahan atau stres sikit saja bila Itu saya dulu. lonely, tak Petik sampai itu dulu. sekarang. Terfikir Dia- itu dulu. Dia akan terfikir dulu. Orang sekarang ni viral duk cerita bila Covid kami tak ada pendapatan apa semua. Bayangkan kami yang dah pulih, belajar duduk dalam pusat macam saya cakap tadi, belajar dapat straight A, kan? Dalam pusat belajar dapat straight A, tapi peluang kerja ada tak? Itu yang menjadi Yes, lagi kami soalan. ada straight A. Ya, Kami keluar daripada pusat macam Juana, dia dapat straight A, dia keluar ada tak orang nak ambil kami bekerja? Kerajaan confirm dah tak dapat. Kan? Tapi ada orang nak ambil kerja. Okay, Ada orang berani tak sebenarnya? Ada tak orang berani nak ambil kami Ya. keluar bekerja? So bila stres ni datang, saya 2 minggu, 3 minggu lepas, tengah tidur Pak Nil, terjaga trauma saya tengah isap dadah. Ya? Dia punya tu memang sampai ke saat ini, jangan cakap saya pulih. Saya tak berani cakap. Cuma saya cakap, hari ini Alhamdulillah saya tak isap lagi. Jadi masih ada Hari ke kekuatan hari, lagi. hari ke hari. Kepulihan dia hari ke hari. Saya tak boleh jamin. Besok ni keluar tiba-tiba Tokan dah tahu ni keluar ni. Wah, Tokan lama sudah ada keluar TV. Diorang tunggu kat depan tu sekarang. Ada je lagi. Cik Raja. Saya tak boleh jamin. Cik Raja, Pak Nil, kita buka talian pada orang ramai, pasti mereka yang juga ingin tahu sebenarnya. 0377261603. Sebarang persoalan anda boleh tanyakan di MHI. Dan anda juga boleh bertanyakan di Facebook MHI. Tulis saja komen di situ dan nanti kami akan bacakan dan sampaikan kepada Pak Nil dan juga Cik Raja. Okey, Pak Nil. Ya. Bila sampai ke tempat macam tu, bila kita melihat mereka yang memerlukan bantuan, Pak Nil berada di sana. Adakah itu juga mencabar Pak Nil dari segi emosinya? Kerana kita
Kan. Saya berlaku jujur. Saya berlaku jujur depan mereka kan. Sebagai seorang ayah, saya berlaku jujurlah. Kalau saya sedih bersama. Sebab kalau kita nak tahankan, tak ada nak lawan. Anak itu dah kita nampak air mata dia berkaca. Kan? Jadi saya berlaku jujur, kita lalui bersama. Jangan kata sedih tapi aku tak sedih. Nanti dia tak rasa bahawa aku seorang saja melalui benda ni sebenarnya. Maknanya dia juga rasa yang kita juga jadi faham kita tu rasa. dia. Bila partner tanya, masa detox, masa kita nak ada withdrawal syndrome, gian, semua tu, macam mana sakit ke? Tak ada hidung berair. Jadi kita dengar dengan kita dapat rasakan sakit itu bersama. Jangan jadi pendengar yang batu. Kan? Jadi bila kita partner berjumpa dengan anak tu, semua anak-anak tu dah kepalanya pun dah sama dibotakkan, kan? Bila partner tengok yang itu, timbul rasa sayang. Patutnya itu lebih daripada rasa kau bersalah. Dan seharusnya kau dihukum. Kenapalah umur kau baru 13 tahun dah terjebak ni. Kita tak datang daripada kasut dia. Betul. Kan? Kita berjalan pada kasut yang berbeza. Kasut kita, kasut dia lain. Jadi mungkin kita tak tahu apa benda berlaku. Cuma kita kata, kalaulah ini anak aku. Cuma itu je saya pinta. Kepada semua yang nak ambil. Saya cakap pun saya ada sebab itu ada anak saya. Saya terbayang saja. Bila orang nak ambil kerja. Cuma bayangkan, katakan bahawa kalau inilah anak aku. Kita meletakkan situasi kita di tempat itu. Jadi, kalau itulah anak aku, apa yang aku buat? Walaupun awak bujang, walaupun awak tak ada anak, walaupun awak dah bercerai, walaupun apa, tapi bayangkan itu. Kalau itulah anak aku. Jadi kita tidak akan memandang dia seperti anak orang lain. Betul. Kalaulah semua orang berfikiran sebegitu, mesti stigma terhadap bekas penagih dadah ni tiada yang akan mengatakan bahawa kau penagih dadah, kau jahat dan sebagainya, kan. Jadi Pak Nil, sepanjang Pak Nil menyantuni bekas-bekas penagih dadah ini, bagaimana antara mungkin cabaran ataupun kisah yang paling Pak Nil tak boleh lupakan? Bila satu keluarga lah ada ceritanya. Abangnya gitu, kakak iparnya gitu. Satu keluarga kan? Satu keluarga. Jadi macam mana dia nak keluar? Kan? Dia terpaksa keluar pun dia kembali kepada keluarga itu. Tapi macam mana partner kata, siapkan diri kat dalam, belajar untuk menasihati orang. Kita bagi dia skrip tiap-tiap hari. Macam partner ajar orang berlakon. Ini mungkin adalah cara partner, kan? Bagi dia skrip tentang kerosakan yang akan dilakukan oleh dadah. Bagi dia skrip. Okey, kalau kita praktis, kalau ada kawan panggil kawan kan praktis macam mana kau nak nasihatkan dia. Jadi bila selama 2 tahun mereka berpraktis dengan macam-macam skrip, lama-lama sebenarnya mereka mengatakan pada diri sendiri. Dan mereka menghafal skrip. Dan bila balik, skrip tu dah ada dah macam air di kepala. Dalam family dia boleh bercakap. Dengan kawan dia boleh bercakap. Kita bagi pula approach yang berbeza. Yang ni lembut, yang ini kasar sikit. Tak apa, 2 tahun kat dalam tu. Tuntutlah ilmu tu. Alhamdulillah, pendekatan partner ni memang terbaik. Dan mungkin memang dia rasa lagi dekat dengan partner sebab dia tahu partner pun mengajar juga dari segi itu.